Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya dapat satu video daripada seorang profesor yang menceritakan berkaitan tentang isu kenturah ataupun qanturah, yang mana keturah ini diperselisihi daripada sudut namanya. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Agak sedikit panjang, moga-moga kita dapat ambil manfaat. Keturah itu sendiri bermaksud kayu gaharu. Itu bukan nama asal. Nama itu diberikan oleh pendeta-pendeta Yahudi pada ketika itu terhadap wanita ini yang bekerja di rumah kahtan. Apa maksud kahtan itu? Ialah ketua bangsa kabilah. Bangsa Kahtan. Kahtan ni bangsa Arab. Namanya sebenar, kalau kita tengok daripada ni, Tabari ada depan saya ya. Kalau kita tengok sebenar, ada pandangan-pandangan tertentu tentang ini, tentang nama sebenar keturah ini. Saya baca di sini ya. Haddatsani Al-Haris bin Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Sa'ad. Telah diriwayatkan, diceritakan kepada aku oleh Haris bin Muhammad. Telah berkata Haris Muhammad, haddatsana Muhammad bin Sa'ad. Orang bercerita pula, orang lain pula bercerita kepada Haris bin Sa'ad, nama Muhammad bin Sa'ad. Qala, telah berkata Muhammad bin Sa'ad, haddatsana, diceritakan pula kepada Muhammad bin Sa'ad itu. Hisham, namanya yang bercerita kepada Muhammad bin Sa'ad itu ialah Hisham bin Muhammad bin As-Sa'id. An abihi, Hisham ni ambil cerita ni kata daripada ayah dia. Jadi berapa kali dah? Ramai dah kan? Qala kana Abu Ibrahim min ahli Haran. Ayah Nabi Ibrahim itu daripada keluarga Haran, bawah Turki itu, sekarang utara Syria itu. Fa asabatuhu sanah min sini fa atahur musjarra bil ahwas wa ma'ahu bil ahwas, jarat bil ahwas. Ahwas ini terletak di Persia. Wa ma'ahu imra'atahu. Imra'ah ayah Nabi Ibrahim tu. Ummu Ibrahim. Wa ismuha Tuta. Nama dia kata ismuha ayah mak Nabi Ibrahim Tuta binti Kurina bin Kushi sini saya. Min Bani Arfaksha bin Sam bin Nuh. Pandangan pertama. Pandangan kedua, wa haddatsani Al-Haris. Cerita juga Haris ni dia suka ambil cerita-cerita orang. Qala haddatsana Muhammad bin Sa'ad. Ada lagi cerita lain. Muhammad bin Sa'ad kata, qala haddatsana Muhammad bin Umar. Sekarang cerita daripada Muhammad bin Umar pula. Al-Aslami an ghairi wahidin min ahli al-ilm, dan dia ni bukanlah salah seorang daripada ahli ilmu. Makna bukan orang yang dirujuk untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. An ghairi wahidin min ahli al-ilm. Qala, telah berkata, siapa nama? Haddatsan Muhammad bin Umar Al-Aslami an ghairi wahidin min ahli al-ilm, bukanlah daripada ahli ilmu. Telah berkata ismuha An-Muta min wala Afrahim min Arhu min Falih min Abir min Shalih min Arfaksha min Sam min bin Nuh. Wa kana ba'duhu yaqul isma Imtali binti Yaqfur. Ini yang dikatakan daripada Muhammad bin Umar Al-Aslami an ghairi wahidin min ahli al-ilmi, bukan salah daripada ahli ilmu. Dia bercampur hadut habis. Dia kata nama wanita ni adalah An-Muta ataupun dia kata Imtali bin Yaqub, daripada orang bukan terpelajar. Kalau kita tengok daripada ni, dia punya nasab pun dah pelik. An-Muta bin Wala Afrahim bin Argu bin bin Falih bin Abir bin Syaih. Macam mana ni? Dah berkecamuk tau. Dia punya turutan nasab itu. Ya, turutan nasab. Kemudian, macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Kita nak menyelesaikan masalah ini kena rujuk kepada profesor besar dalam history sebelum, profesor history tentang alam kuno sebelum Islam, Arab qabla Islam. Jadi kita jumpa kitab yang ditulis oleh Profesor Jawad Ali. Profesor Jawad Ali dalam bukunya Al-Mufassal Tarikh Al-Arab qabla Al-Islam ada 12 jilid. Setiap jilid itu lebih daripada 700 muka surat. Dan bahasanya ialah bahasa
klasik, Arab klasik. Orang Arab pun kadang-kadang baca tak faham. Dia nak baca sesuatu itu, orang pembaca itu atau pengkaji itu dia mesti ada khalfiyah, tarikhiyah. Dia mesti ada background of the history pada alam Mesopotamia. Kalau dia tidak ada benda tu, dia tak boleh. Dia fail untuk baca kitab-kitab turas. Sama ada Tabari, Ibn Ashur, kitab Jawad Ali hatta sekalipun. Di sini kita nak menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Profesor Jawad Ali kata? Faja'alu laha nasaban walam yarid lahu zakar fit Taurat. Ikhtalafu fihi aidan. Maknanya ahli-ahli bijak pandai, scholars, pendeta Yahudi, scholars tafsir mufassir Arab semua, Islam semua, ikhtalafu fi akhbariha wa harrafu fiha, dan ada mereka itu meletakkan dia bukan di tempatnya, harrafu, menyeleweng pandangannya, ya. Faja'alu laha nasaban, mereka menjadikan wanita ini nasab. Nasab apa? Walam yarid lahu zakar fit Taurat. Ikhtalafu fihi aidan, mereka itu berkhilaf, tidak bersepakat. Fasara yaqtan wali qaturah fi khabar, maka disebabkan tak tahulah di mana wanita ni, siapa ni wanita ni, maka mereka kata senang-senang kita letak dia anak Yaqtan je lah. Yaqtan ni pembesar Arab yang ada di Palestin pada ketika itu. Dia kata apa? Fasara Yaqtan wali Qaturah, jadikan Yaqtan itu ayah kepada Qaturah, seolah-olah Yaqtan itu ayah angkat Qaturah. Fi khabarin, fi khabar, maknanya khabarnya apa? Maksudnya pada cerita-cerita. Al-akhbar itu ahli riwayah, ahli tarikh. Pada cerita-cerita, kalau kita tengok dia buat Tabari, maklumat tentang fi khabar Qaturah, fi khabar ini muka surat rujukan footnote nombor 4, Tabari juzuk 1 muka surat 159, dan terdapat juga ada Al-Kamil. Al-Kamil juzuk 1 muka surat 48. Okey. Wasara yakfur au maftur, dan juga dikatakan yakfur, nama yakfur, dan juga maftur, huwa waliduha, ayah kepada. Ada juga mengatakan ayah Qaturah ni namanya yakfur, ada juga mengatakan maftur. Saya rasa ini masalah dialek, ya. Dialek orang yang menyebut tu bukan berasal daripada satu tempat, bertempat yang berlainan. Huwa waliduha fi khabar akhar. Di catatan yang lain ada pula kata ayah dia ni namanya yakfur atau maftur, bukan Yaqtan tadi. Maknanya Yaqtan tadi hanyalah andaian yang diberikan oleh ahli-ahli akhbar ataupun ahli sejarah sahaja. Wasara Afrahim bin Argu bin Falih huwa walidu, ada pula kata Afrahim bin Argu bin Falih, maknanya yang tadi yang kata ghair ilmi tadi, daripada pandangan yang bukan orang bijak pandai yang disebut tadi dalam Tabari itu. Kemudian huwa walid fi khabar akhar aidan. Okey, wa ju'ilat arabiyyah minal arab. Siapa ju'ilat ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil majhul, maksudnya gini, passive word, makan, aktif, dimakan, pasif lah. Jadi ada orang lain mengatakan dia itu diarabkan, maksudnya dia bukan Arab. Nampak tak? Maksudnya dia bukan Arab. Kalau dia Arab, penulis-penulis Arab terlalu ta'assub dengan mereka, dengan bangsa mereka. Dia tidak akan kata ju'ilat Arab kalau orang tu Arab. Maknanya wanita ini bukan Arab. Jadi kalau yang ada dakwa kan, ada yang didakwa mengatakan dia adalah Mesir ke Sudan yang Mesir kan, Barbar ke apa semua daripada Jordan. Bukan, ini dah sebut dah. Ju'ilat Arab, maknanya dia ajam, dijadikan Arab. Okey. Tatakallam bihadzal lisan al-Arab al-ma'ruf. Wanita ini dijadikan Arab sebab fasih dalam bercakap Arab. Kalau orang Arab tak akan tulis fasih bercakap Arab. Wanita ini adalah wanita ajam, bukan daripada semenanjung Arab. Okay? Waqilah, dikatakan lagi, inna ismaha an-mutah.
An-Muta ni digesahkan oleh Profesor Jawad Ali. Maknanya dia dah baca dah benda ni. Rujukan dia apa? An-Muta au Imtali. Muka surat apa? Dia punya rujukan Tabari juzuk 1, muka surat 159. Boleh rujuk siapa-siapa rajin. Jadi maksudnya di sini, betul lah yang saya kata. An-Muta atau Imtali tu. Nama mak Nabi Ibrahim ni ada yang sah, yang disetujui ramai. Ada dua. Sama ada yang kita sebut tadi, Nuta. Dia panggil Tuta binti Kurina bin Kusi. Satu lagi Amsalai ataupun Amsala. Dia sebut itu nama tu. Yang saya tak dalam genealogi Amsalai. Tapi pandangan lain kata Tuta bin Kurina bin Kusi. Jadi dengan pendedahan ini kita boleh membuat kesimpulan bahawasanya Keturah itu nama lain sebagaimana yang disebut oleh Profesor Jawad Ali ini, bahawasanya adalah An-Muta atau Imtali binti Yakfur atau binti apa-apa itu, Yaktan itu atau Maftur, itu pandangan ada khilaf. Tetapi Jawad Ali sendiri rujuk kepada Tabari ni yang tadi. Maksudnya di sini Jawad Ali tak pakai pandangan daripada yang ghair ilmi itu. Daripada siapa? Dari sahabat hadis qala haddatsana Muhammad bin Sa'ad qala haddatsana Muhammad bin Umar al-Aslami. Dia tak pakai pandangan Muhammad Umar bin Aslami kerana min ghairi ahli ilmi. Sebab Alhamdulillah kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Moga-moga kita dapat manfaat daripada video tadi, insyaAllah. Sebab hari ni kita nak bagi reaction berkaitan tentang isu ni, tapi saya nak bagi disclaimer sekali lagi bahawa reaction kali ini bukan nak menghentam Profesor Dr. Solehah ataupun seumpama dengannya ataupun nak merendah-rendahkan beliau. Tetapi ini adalah isu akademik yang ia berdasarkan kepada kajian dan juga semakan saya dan juga penelitian saya terhadap video berkenaan semata-mata. Ia tidak ada kaitan untuk nak menjatuhkan siapa-siapa ataupun nak merendahkan siapa-siapa. Sahabat-sahabat, Profesor ini dia bawa beberapa pandangan tentang nama sebenar Keturah. Dia bawakan tarikh Tabari untuk membuktikannya. Tapi agak pelik dengan cara dan disiplin yang dia gunakan. Sebab dia adalah At-Tabari yang direkodkan itu ialah nama ibu Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan nama Keturah. Profesor ini dia menukilkan nama Tuta, An-Muta dan Imtali, yang mana Imam Tabari sedang membahaskan riwayat menyebutkan nama ibu Nabi Ibrahim. Dia bukan cerita tentang nama Keturah. Walaupun sebelum tu Imam Tabari dia memang cerita tentang Keturah, tapi cerita Keturah tu habis dengan hanya sekadar menyenaraikan nama anak-anak Keturah saja. Kemudian dia tak dilanjutkan lagi tentang isu tu. Sahabat-sahabat yang nak buat semakan berkaitan tentang isu ni, anda boleh rujuk pada jilid pertama muka surat 310 yang kita dah tunjuk dekat dalam skrin tadi. Kedua, Profesor ini rujuk kepada kitab Al-Mufassal yang ditulis oleh Dr. Jawad Ali yang menyebutkan An-Muta dan Imtali itu sebagai nama Keturah ataupun Amtali itu sebagai nama Keturah yang dirujuk di dalam Tabari. Boleh jadi kesilapan Profesor ini kerana beliau bertaklid langsung terus kepada Dr. Jawad Ali tanpa dia buat semakan apa yang dinukilkan sebelum dia menukilkan kenyataan Dr. Jawad Ali. Sedangkan Dr. Jawad Ali sendiri telah salah di dalam menukilkan kenyataan Imam Tabari. Yang saya pasti Profesor ini jika dia meneliti sungguh-sungguh, dia akan tahu bahawa Dr. Jawad Ali bila dia sebut tentang nama Keturah yang nama Imtali dan sebagainya, kemudian dia letak rujukan itu kepada nama ibu Nabi Ibrahim, itu menunjukkan bahawa dia telah salah di dalam menukilkan. Imam Tabari dia tak sebut pun khilaf-khilaf bagi nama Keturah pada bahagian tu, tetapi dia hanya sebutkan khilaf bagi nama dan silsilah ibu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda boleh rujuk kitab-kitab tarikh seperti Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir yang ditahqiq oleh Ali Siri ataupun tarikh Dimash yang ditahqiq oleh Muhibbuddin. Anda tengok semuanya memahami bahawa maksud At-Tabari itu ialah ibu kepada Nabi Ibrahim, bukan Keturah. Bermaksud Dr. Jawad Ali dalam bab ni dah tersilap dan diteruskan kesilapan berkenaan dan digunakan backup dengan pelbagai backup yang pelik-pelik oleh Dr. ataupun Profesor Dr. Solehah. Yang ketiga, kesilapan paling besar dan paling kerap diulang oleh Profesor ini ialah apabila dia menterjemahkan kenyataan At-Tabari iaitu an ghairi wahidin min ahli ilmi. Bahkan kenyataan ini dijadikan sebagai satu hujah yang kuat untuk nak mengukuhkan kenyataan Dr. Jawad Ali. Dia boleh terjemah dengan maksud dan dia ini bukanlah salah seorang daripada ahli ilmu. Maksud orang bukan orang
cerdik. Sedangkan ini terjemahan yang salah. Saya pun pelik juga bagaimana seorang profesor yang ada pangkat profesor doktor yang perkhususannya linguistik bahasa Arab daripada ijazah, main masuk master sampai ke PhD, tetapi masih lagi melakukan kesalahan terjemahan yang simple dan berulang-ulang kali. Boleh jadi ia adalah sabqul lisan. Orang kata mungkin terlepas kot. Dan boleh jadi dia tak biasa pun dengan perkataan an ghairi wahidin min ahli ilmi. Sahabat-sahabat, terjemahan yang betul bagi an ghairi wahidin min ahli ilmi ni ialah diriwayatkan juga daripada ramai ahli akademik, bukan seorang saja. Itulah terjemahan yang tepat. Jika tidak, kita akan salah faham dengan banyak kenyataan. Contohnya, Imam Syafi'i dia ada sebut dalam kitab Al-Um, hafiztu an ghairi wahidin min ahli ilmi bil Quran anna hadhihi al-ayah nazalat qabla nuzuli ayah al-mawari. Kalau ikut terjemahan profesor ni, Imam Syafi'i kata aku telah menghafal daripada orang yang bukan ahli ilmu Al-Quran bahawa ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat-ayat pewarisan. Sedangkan maksud yang betul ialah aku telah menghafal daripada ramai ahli ilmu Al-Quran, bukan seorang saja, bahawa ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat-ayat perwarisan. Syekh Shu'aib Al-Arnaud ketika dia mentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad pada hadis bernombor 20413, dia kata da'if wa matnuhu munkar Sa'id bin Jumhan wa in dzukira tawsiqihi an ghairi wahidin min ahli ilm. Takkanlah ia bermaksud hadis ini da'if, mantannya munkar kerana Sa'id bin Jumhan sekalipun dinyatakan siqah oleh bukan ahli ilmu. Takkan kita nak faham macam tu. Itu cara fahaman yang salah. Sepatutnya maksud dia ialah hadis ini da'if, matannya munkar kerana Sa'id bin Jumhan, sekalipun Sa'id bin Jumhan itu dinyatakan siqah oleh ramai para ahli ilmu, bukan seorang saja. Itu kaedah terjemahan yang betul. Yang menariknya, Dr. Salehah di dalam sepanjang video yang kita tengok tadi, dia seolah-olah nak jadikan an ghairi wahidin min ahli ilmi itu adalah sebagai satu hujah nak menguatkan pandangan daripada Dr. Jawad Ali. Sedangkan dia terjemah pun dah salah. Kemudian dia nak takwilkan pula apa yang disebut oleh Dr. Jawad Ali yang sangat terang dan jelas bahawa Dr. Jawad Ali sendiri pun dah salah di dalam mengukilkan daripada Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Memoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu Ta'ala a'lamu bissawab. Sahabat-sahabat tu belum kira daripada sudut kualiti sanad berkenaan lah. Sebab kualiti sanad yang dibawa oleh Dr. Salehah itu adalah da'if dan tak kuat untuk dijadikan hujah. Pun begitu, ini adalah isu history, isu sejarah yang kita boleh sedikit ringan di dalam bab berkenaan. Wallahu Ta'ala. Sahabat-sahabat, jika anda nak masuk kepada mukaddimah kepada asas ilmu hadis yang ringkas-ringkas untuk orang awam, anda dapatkan buku asas ilmu hadis yang buku ini saya letakkan link dekat bahagian description. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.